Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Step yang keenam. Okey, step yang lain dah habis. Step yang keenam ialah jumlah pelawat. Macam mana kita nak buat jumlah pelawat? Okey, kita buka new tab. Type dia Google Analytics. Okey, Google Analytics Kita masuk dalam Google Analytics lah. Okey, di Google Analytics ni saya akan masukkan nama lah. Dashboard. Okey, admin. Kalau sebelum ni kita tak ada lagi, kita kena register lah. Okey, klik create properties. Okey, yang ni nama. Show advance. Enablekan propertiesnya. Sini kita masukkan datastudio.com. Klik next. Okay, sini industri kita cari job education. Kemudian very large, ada 3 item yang kita nak kita nak ukur. Kemudian klik button create. Okey, dia keluar ni, kita boleh pangkah dulu. Yang ni kita back. Kemudian kat sini kita cari semula yang kita UA. Kemudian kita akan ambil tracking info untuk dapatkan tracking code. Okey, daripada tracking code kita akan copy lah tracking ID ni. Copy dan kita masuk dalam dashboard. Apa yang kita kena buat? Edit, file, report setting. Kemudian Google Analytics ID ni kita paste. Kita paste kat sini lah. Kemudian kita pergi bahagian add data, Google Analytics. Okey, yang ni account nama kita lah. Okey, dan kalau biasanya kalau tak banyak, satu je. Kalau banyak macam saya kena paste, enter. Jadi dia akan keluar lah. Dan saya akan ambil all website data dan klik add. Okey, dia akan auto masuk. Kita tunggu sekejap. Okey, dah masuk. Kita pergi bahagian jumlah pelawat. Klik pada jumlah pelawat ni. Okey, di bahagian data source, all website data, kita cari yang bawah. Yang ni yang dah kotor, ambil yang cuci lagi Klik. Dia akan kosongkan balik. Dan lepas 24 jam, data kita akan dipaparkan. Dan kita boleh lihat kat sinilah bahagian home. Okey, dah home ni dah ada satu visitor dan kita ambil pautan atas. Klik home tadi, ambil atas pautan, copy, letakkan di bahagian bawah sekali. Untuk kita senang lah, selain daripada kita lihat ke atas jumlah pelawat, kita juga boleh lihat di bahagian ni paste. Okey, dah. Nanti lain kali kalau kita tak nak masuk analitik ni, kita klik je pada graph. Dia akan masuk dalam Google Analytics. Yang ni yang semasa, dan dia akan kumpulkan di bahagian jumlah pelawat. Lepas 24 jam, kita boleh lihat lah. Okey. Seterusnya, kita lihat pada pentadbiran tadi. Okey, yang error tadi kan, yang pertandingan berbasikal. Okey, yang ni datanya. Okey, kita boleh klik, tengok yang lain. Okey, sukan permainan. Okey, kalau kita tengok tinggi, kita boleh tukar ni, boleh edit lagi untuk rendahkan dia. Dan ni line saya tak berapa cantik. Ni contohnya kita boleh buang dahulu. Kalau kita tak nak, contohnya kita pergi bahagian kita panggil bookmark. Okey, kita masuk dalam dashboard kita. Kita boleh buang Okey, di bahagian laporan. Okey, kat sini kita boleh buang. Bawah. Delete je. Highlight dan kita delete ni. Highlight. Delete je. Kita akan jana balik. Kita nak ubah supaya dia rendah sikit. Okey, jadi kita akan pergi add on, AutoCAD open. Kita edit semula lah supaya saiznya lebih cantik, tak adalah panjang sangat. Okey, dia akan masuk semula AutoCAD untuk kita jana semula.
untuk kita resize gambar. Cuma line saya tak berapa cantik lah. Line tengah loading. Kalau loading kadang-kadang gambar dia tak keluar. Sebabnya capaian internet yang sangat lemah lah. Dan kalaulah loading data tak keluar, kita terus jana, dia akan error lah. Jadi kita jangan jana lagi. Okey, klik pada pensel, kita nak resize gambar tadi. Gambar tadi tinggi sangat. Next. Okey, kita cari tempat gambar lah. Contohnya gambar sekarang ni 300 kali 230. Kita boleh rendahkan ketinggiannya 300 kali 220. Okey, rendahkan ketinggiannya. Okey, dah. Kita klik save. Kita ada 4 gambar. Save. Dan kita jana balik lah. Kena run job semula. Okey, run job semula. Dia akan berikan kepada kita semula data-data tadi. Okey. Okey, ini adalah data yang dia akan jana semula. Dan tadi kalau kita tak delete, dia tak jana. Kena kita delete terlebih dahulu. Dia lambat ni. Jadi saya pause dululah. Saya punya capaian internet slow. Saya pause. Lepas ni dah siap, saya buka lah. Okey, dah siap jana. Dan kita boleh lihat lah. Okey, tadi kita ubah size kan. Kita nak kecilkan. Ni saya dah buka ni. Okey. Ni yang besar. Okey, bila kita kecilkan, kadang-kadang dia akan mengalami masalah. Ada data yang tak masuk, ada gambar tak masuk lah. Ada gambar masuk, ada gambar tak masuk. Okey, kita refresh, tengok gambar tak masuk. Kalau gambar tak masuk, kita kena kekalkan dengan saiz tadilah 240. Sebab gambar tak masuk, ada yang masuk, ada yang tak masuk. Jadi kita nak semua masuk. Jadi bila semua masuk, kalau dia tinggi sikit pun kita boleh tarik. Okey, saya buang dulu. Jadi kita kena kembali dengan 240 lah. Okey, add on. Tak boleh kurangkan. Kalau kita kurangkan ketinggian data ataupun gambar tersebut, ada yang hilang. Rugi lah. Kita nak gambar dipaparkan. Klik pensel balik, tukar semula saiz tadi, ketinggian kepada 240 lah. Saiz biasanya saya akan buat 240. 240 walaupun tinggi, kita boleh manualkan dia dalam edit nanti. Semua gambar masuk. Kita yang tu yang penting lah. Gambar masuk semua. Okey. Dah kita save dan data dia akan berikan semula kepada kita. Okey, saya pause dulu. Okey. Missing, perhaps delete. You want to reaccess. Okey. Mana missingnya? Dia cakap ada missing 240 foto. Ni kadang-kadang sebabnya capaian internet. Okey, saya paste dahulu. Capaian internet ni slow, dia akan kadang-kadang dia error lah. Okey, tak sempat. Okey, kita klik run job. Dan saya pause sekejap. Okey, dah siap jana. Kita boleh tengok balik lah. Data yang kita jana tadi. Okey, kalau tinggi, kalau besar, kita boleh tarik semula lah, naikkan ke atas. Okey, contohnya macam ni. Kalau nanti nak dapatkan laporan cantik, kena buat macam ni lah. Kalau kita buat rendah sangat ukuran ketinggiannya, data ada gambar yang tak masuk. Yang tu lagi tak cantik lah kalau gambar tak masuk. Okey, sekian. Dah siap ni. Okey, seterusnya. Yang ni pautan bit.ly. Lupa nak buat. Okey, kita akan buat bit.ly. Buka new tab. Ni yang terakhir ni. Habis dah. bit.ly. Enter. Okey, kita nak hantar. Macam mana kita nak buat ni? Kita ambil button share. Manage access. Off ni kita tukar kepada on. Disable downloading. Copy dan save. Kemudian kita masuk dalam bit.ly. Kita create. Paste.
Dan bawah ni dia ada button create. Okey, dah siap create. Title kita masukkan lah. Contohnya kita punya apa tadi? Title kita, okey, dashboard pengurusan. Kita copy lah. Ini adalah title lah. Oh, dah ada dashboard pengurusan. Okey, yang ni kita buat nama sekolah kita SMK. Apa lagi dia punya singkatan SMK Alhamdulillah SAC. SMK SAC. Tu singkatan. Klik save. Oh, dah ada orang buat. SMK SAC Convent mana? Kita tambahlah. Convent Kedah ke ataupun Convent 2021. Ataupun kita tambah depan ni rasmi. Oh, kecil. Dashboard. Tambah dashboard. Okey, klik save. Okey, boleh copy. Kemudian kita masuk dalam ni, edit. Tukar je lah saya punya ni kepada yang cikgu punya. Paste. Okey, scan. Dah siap ni. Dah siap. Okey, dan kalau kita lihat utama ni, kita ada slider lain kan. Di bahagian belakang slider lain. Macam mana kita nak hantar slider yang kita dah buat ni, nak letak di bahagian lain-lain. Jadi kita klik selain daripada kita buat tadi, kita boleh copy ni, klik copy. Okey, kita masuk dalam pentadbiran. Contohnya kita nak tukar supaya yang atas tu letak belakang. Kita juga boleh create khas untuk pentadbiran. Okey, kita paste. Dia akan tukarlah yang kita buat tadi. Ni dah bertukarlah kepada slide kita. Sama dengan kurikulum HAM, kita boleh buat sendiri ataupun kita ambil yang depan sahaja. Jadi kita ambil URL dia, klik pada Google Slide, letak je paste URL. Jadi dia akan bertukarlah kepada yang kita nak. Okey, sekian. Semoga dapat membantu rakan-rakan membina dashboard pengurusan sekolah masing-masing. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.